Cikgu Tabita. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi bab 3 Matematik Pengguna, subtopik 3.1 Simpanan dan Pelaburan. Dalam video ini, cikgu akan kongsikan revisi ekspres, tip pintar untuk elakkan kesalahan umum dan praktis hebat supaya kalian mantap dalam peperiksaan. Doa dan harapan cikgu agar kalian lebih bijak dan hebat selepas ini. Jom kita mula. Dalam mengurus kewangan peribadi, kita sering mendengar dua istilah penting, simpanan dan pelaburan. Kedua-duanya memainkan peranan berbeza tetapi saling melengkapi untuk memastikan kestabilan kewangan jangka pendek dan pertumbuhan kekayaan jangka panjang. Jadi, apakah sebenarnya simpanan dan pelaburan? Simpanan ialah sebahagian daripada pendapatan yang tidak dibelanjakan dan disimpan untuk keperluan masa depan. Tujuan simpanan biasanya untuk jangka pendek seperti dana kecemasan. Contohnya kita dapat duit raya yang banyak tahun ni. Jadi kita simpan dalam bank kerana simpanan dalam bank boleh dapat faedah. Pelaburan pula adalah proses menggunakan wang untuk memperoleh pulangan. Biasanya untuk tujuan jangka panjang. Contohnya cikgu melabur dalam ASN untuk pendidikan universiti anak-anak cikgu dan tujuan persaraan. Risiko simpanan adalah rendah berbanding pelaburan kerana jumlah wang dalam akaun tidak akan berkurang. Pelaburan pula risikonya lebih tinggi. Jumlah wang mungkin akan susut jika pelaburan mengalami kerugian. Oleh itu, keuntungan simpanan adalah sedikit sahaja. Bagi akaun semasa mungkin tiada faedah langsung kerana diberi pelbagai kemudahan. Berbanding dengan pelaburan, pulangannya lebih lumayan. Contoh instrumen simpanan adalah akaun simpanan dan simpanan tetap. Untuk pelaburan, kita akan kupas lebih lanjut tentang saham, amanah saham dan hartanah. Mari kita lihat komponen simpanan dahulu. Simpanan terbahagi kepada 3 cara utama iaitu akaun simpanan tetap dan akaun semasa. Kita boleh membuka satu akaun simpanan di bank seperti CIMB, Maybank ataupun RHB di Malaysia. Jumlah deposit terpulang kepada kemampuan individu. Bila ada duit, kita simpan. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Ini kerana jumlah wang yang disimpan akan diberikan faedah. Apabila kita memerlukan wang, kita juga boleh mengeluarkannya dengan mudah di mesin ATM. Bagi simpanan tetap, ia juga dikenali sebagai FD atau Fixed Deposit dalam bahasa Inggeris. Sekiranya wang dalam akaun simpanan jarang digunakan, adalah lebih bijak kita simpan dalam FD kerana faedahnya lebih tinggi berbanding akaun simpanan biasa. Tetapi kita mesti peka dengan tarikh matang, iaitu tempoh tetap yang kita setujui untuk penyimpanan. Contoh, kita simpan FD 1,000 untuk 1 tahun. Jika kita keluarkan wang sebelum 1 tahun, maka kita cuma dapat 1,000 kerana faedah tidak akan diberikan atau dihitung sebelum tarikh matang. Akaun semasa biasanya digunakan untuk tujuan perniagaan walaupun ada yang menggunakannya untuk tujuan peribadi. Hal ini kerana akaun semasa membenarkan pembayaran melalui cek serta memberikan kemudahan lain seperti kemudahan overdraft yang mana membenarkan jumlah pengeluaran melebihi jumlah simpanan dalam akaun. Ini dapat meringankan beban ahli-ahli perniagaan untuk tujuan cash flow. Setelah kita memahami jenis simpanan, kita lihat bagaimanakah pengiraan faedah. Semua jenis simpanan akan menjana faedah. Terdapat 2 bentuk faedah, iaitu faedah muda dan faedah kompaun. Faedah muda dikira berdasarkan prinsipal asal pada tempoh tertentu. Faedah kompaun pula dikira berdasarkan prinsipal asal dan faedah terkumpul sebelumnya. Untuk faedah muda, I bersamaan P darab R darab T, yang mana I ialah faedah atau interest dalam bahasa Inggeris. P ialah prinsipal atau jumlah asal. R ialah kadar faedah dan T ialah tahun. Jadi, untuk mendapatkan nilai matang, MV atau maturity value dalam bahasa Inggeris ialah P tambah I. Untuk faedah kompaun, kita tidak mengira faedah dahulu, tetapi terus kira nilai matang iaitu MV, yang mana PRT
adalah istilah yang dikongsi bersama dengan faedah mudah. Tetapi ada satu lagi komponen dalam formula ini, iaitu N. N ialah bilangan kali faedah dikompaun dalam setahun. Untuk lebih jelas, jom kita teruskan praktis hebat. Siapa yang dapat jawapan yang tepat, sila berikan cikgu satu like ya. Terima kasih. Jika perlukan penjelasan lanjut, tinggalkan pesanan atau komen dan cikgu akan respon secepat mungkin. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat. Sila share dengan kawan-kawan yang lain ya untuk belajar bersama-sama. Jangan lupa subscribe channel cikgu agar kalian tidak akan miss subtopik akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.